السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. Yang muliakan Tuan Imam, bahagia pegawai masjid, semua barisan tuan kuasa masjid, tokoh-tokoh masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama Allahumma salli ala Muhammad berkumpul dalam majlis yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang besar membicarakan tentang Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pada malam ini berada pada malam terakhir bulan Rajab. Malam ini adalah malam 30 Rajab. Dan esok kita akan masuk malam 1 Sya'ban. Selasa malam Rabu itu malam 1 Sya'ban. Alhamdulillah kita mengakhirkan bulan ini, bulan yang mulia, bulan haram, bulan yang diberkati, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhirkannya dengan majlis ilmu. Malam terakhir ini kita akhirkan dengan majlis di rumah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan akhirkan majlis ataupun bulan kita ini dengan pengakhiran yang terbaik, husnul khatimah insya-Allah. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala juga kerana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam bulan Rajab. Alhamdulillah. Dan kalau Allah panjangkan umur kita, tak lama lagi insya-Allah kita akan masuk pula dalam satu bulan yang berkat juga, bulan yang istimewa juga, bulan Nabi Muhammad, disebut bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban iaitu bulan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada bulan Sya'ban itulah turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Maka sebahagian ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang dituntut kita banyakkan selawat. Kenapa? Kita nak agungkan firman Allah, kita nak tinggikan perintah Allah, kita nak sambut Rasulullah Muhammad dengan Allah Subhanahu Muhammad sungguh-sungguh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memperbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekadar berselawat, banyakkan selawat. Nabi bukan hanya suruh kita selawat, Nabi suruh kita banyakkan selawat. Berdasarkan hadis, akthiru alayya minas salah. Nabi kata, banyakkan ke atas diri aku ni selawat. Bukan hanya suruh selawat, tapi suruh banyakkan selawat. Nabi SAW hadis, awlan nasi bi yawmal qiyamah aktharukum alayya salah. Manusia yang paling utama di sisiku nanti di hari kiamat
Aktsarukum alayya salah, kalian yang paling banyak selawat. Siapa banyak selawat, siapa paling banyak selawat, paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat, di barzakh, di mahsyar dan dalam syurga. Rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarukum alayya salah. Jadi penting memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak masuk bulan selawat malam esok. Kalau boleh masjid kena peringat. Tuan imam kita pakat peringat. Dalam Facebook masjid, dalam grup WhatsApp masjid, pakat-pakat ahli masjid khususnya kita pakat peringat. Ustaz-ustaz ahli masjid, pakat-pakat kita peringat. Ahli qaryah kita perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni rahmat. Satu selawat kita selawat pada Nabi Muhammad, 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala. 10 doa malaikat untuk kita. Malaikat doa kepada kita rahmat, diangkat darjat, dimuliakan, diberkati. Ini secara umumnya dia panggil apa? Pandangan-pandangan ulama tentang apa maksud selawat Allah, apa maksud selawat para malaikat. Kita boleh rujuk dalam kitab Durrul Mamdud fi salati wassalam ala sahibil maqamil mahmud. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah taala. Dalam tu dibahas secara detail selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna selawat? Apa itu makna salam? Apa itu selawat Allah? Apa itu selawat malaikat? Apa itu selawat manusia, itu umat Nabi Muhammad? Detail diterangkan, masya-Allah. Maka pakat peringat orang selawat. Bukan hanya kita nak berselawat, kita nak orang lain pun berselawat. Kita mau bila masuk saja Syaban ni, rumah kita tu bunyi selawat. Kan takat kita berselawat, isteri berselawat, suami berselawat, anak-anak berselawat, cucu berselawat. Kita nak hidupkan rumah kita dengan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada seorang ulama wali Allah di Kota Tarim ataupun di Yaman sana. Dia ni orang yang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah dia atas bukit. Sebelum subuh dia akan keluar pergi ke masjid. Di antara amalan ulama-ulama di Kota Tarim ataupun di Hadramaut, kita duduk di sana dulu. Di antara amalan mereka, rutin mereka, keluar dari rumah sebelum subuh di masjid. Buat apa? Zikir ramai-ramai di masjid. Zikir ramai-ramai. Ada seorang pemimpin, semua berzikir duduk. Sebelum subuh dia sejam ataupun 2 jam sebelum subuh. Ramai di masjid. Bahkan disebut oleh Al-Habib Alwi, kata saudara, Al-Habib Alwi bin Syihab mengatakan, di zamannya itu orang pergi ke Masjid Ba'lawi sebelum subuh macam orang pergi solat Jumaat. Penuh sebelum subuh. Kita macam nak masjid kita sebelum subuh. Okay. Bukan waktu subuh, sebelum subuh. Waktu subuh tak apalah, memang ada orang main jemaah. Sebelum subuh tu macam mana? Mereka akhirkan malam mereka di masjid, berzikir ramai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dipanggil apa? Amalan orang dulu. Dan orang sekarang juga sampai lah ni lah, daripada amal lagi, masya-Allah. Di masjid sebelum subuh berzikir kepada Allah ramai. Okey, jadi ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Rumah dia atas bukit. Dia turun sebelum subuh. Dia turun, tiba-tiba Allah buka hijab untuk dia. Dia tengok rumah-rumah yang bangun ibadat sebelum subuh, rumah tu Allah beri cahaya. Yang pertama dia tengok ada cahaya di rumah tu. Dia nampak bercahaya rumah tu. Sampai luarlah rumah cahaya tu. Dia pergi dekati rumah ni. Dia nak dengar apa amalan dia buat sampai bercahaya rumah dia. Dia dengar, oh semayang. Tengah semayang. Jalan lagi nampak lagi cahaya di rumah-rumah yang seterusnya. Dia dekati lagi. Ui, cahaya rumah dia ni. Oh, dua apa ni? Zikir. Pergi lagi. Ada lagi rumah cahaya. Sampailah dia jumpa satu rumah yang cahaya dia bukan takat dalam rumah, bahkan cahaya dia keluar daripada rumah sampai ke langit. Cahaya sampai ke langit. Dia tahu ini dahsyat amalan apa ni. Ini cerita betul lah, cerita masyhur. Dia pergi dekati, dia dengar. Nah, dia amal apa ni dalam rumah dia ni? Dia buat apa tu? Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Dia dengar sedang selawat, maka cahaya itu sampai ke langit. Masya-Allah. Ini besarnya selawat sampai Allah pun firman, Allah berselawat. Malaikat berselawat. Wahai sekalian orang beriman, berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama kata semua amalan dinilai dulu ikhlas ataupun tidak, bahawa Allah terima, kecuali selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan riak, selawat Allah terima, insya-Allah. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad itu rahmat dah.
Siapa hubungkan hati dia dengan Nabi Muhammad, dia sebut Nabi Muhammad di lidah dia, Allah terima terus. Kenapa Nabi diutuskan sebagai rahman? Siapa sebut Nabi Muhammad dapat rahmat. Allah takkan tolak dah. Itu besar Nabi Muhammad dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan itulah ruh pertama diciptakan oleh Allah SWT. Itu Nabi Muhammad SAW. Makhluk Allah yang paling agung. Okey, terus Allah SWT. Jadi kita nak bicara Isra Mi'raj kerana saya tahu bulan Syaban. Tapi mukadimah sikitlah bulan Syaban sebab dah dekat dengan bulan Syaban. Dan ni juga bulan yang Allah sebut, yang Nabi Muhammad sebut, ada satu bulan, bulan tu di antara Rejab dan juga Ramadan. Bulan ni kata Nabi Muhammad, banyak manusia lalai. Nabi peringat kita. Bulan Syaban adalah bulan lalai dia sebut. Bulan banyak manusia akan lalai. Tak tahu sebab apa, wallahu alam. Kenapa macam tu? Wallahu alam. Maka bulan Syaban adalah bulan yang kita kena berhati-hati. Kerana ini bulan Nabi sebut, ramai manusia lalai. Tapi kita nak buang lalai ni macam mana? Nak selamat daripada kelalaian ni macam mana? Perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Sebagian ulama kata paling kurang 2,000. Paling kurang 2,000 kali. Tapi kalau kita baru nak mula amalkan selawat, boleh kita amalkan cara mudah. Cara mudah bukan cara kita tetapkan bilangan. Cara yang lebih mudah adalah kita tetapkan waktu. Itu lebih mudah. Ini cara nak amal dia panggil. Kalau kita tetapkan bilangan, sehari 200 kita nak buat, takut-takut kita stres dengan bilangan tu, tak boleh nak sampai. Pasal berat. Sebahagian guru kita kata apa? Lebih utama bagi orang yang nak mulakan diri dia dengan beramal selawat ni, dia mulakan dulu dengan tetapkan waktu. Macam mana? Setiap hari janji dengan diri kita, buat jadual setiap hari daripada pukul, contohlah kita ambil waktu yang mudah sikit atau yang kita free sikit. Contoh, daripada pukul 5 petang sampai 6 petang sambil balik kerja. Waktu tu tak ada kacau sangat dengan orang. Sambil balik kerja contoh. Tak ambil 5 sampai 6 banyak sangat. 5 petang sampai 5 10 minit. 10 minit setiap hari pukul 5 sehingga 5 10 minit aku nak selawat pada Nabi Muhammad. Berapa tak tahu, selawat saja. Sambil naik motor balik. Sambil dia panggil apa? Siap-siap Nabi maghrib lagi. Sambil duk tunggu roti sambil duk tunggu bengkang siap, sambil duk tunggu karipap siap, bini kita masak, sambil duk tunggu cicak pisang sampai. Selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok 10 minit cukup. Esok lagi 10 minit. 10 minit, 10 minit, 10 minit. Mula-mula mungkin 10 minit tu kita hanya dapat baca sebanyak 100 kali selawat. Tapi bila kita istiqamah, Allah bagi barakah dalam waktu tu, 100 jadi 200. 200 jadi 500 dalam masa 10 minit tu. Kau tetapkan waktu secara mudah. Okey ya? Kemudian barulah nak tetapkan bilangan, silakan. Ataupun nak mulakan dengan tetapkan bilangan, ambil bilangan yang paling mudah. Jangan ambil yang paling berat. Takut nanti kita tak mampu, kita rasa berat, akhirnya kita tinggal. Perjalanan kepada Allah dimulakan dengan beramal dengan hak sunat ni lah. Mula sikit-sikit dia panggil. Kalau mula banyak terus, kita tak mampu buat lepas tu. Maka amal dulu sikit-sikit dia panggil ya. Duha buat 2 rakaat dulu. 2 rasa macam okey ni. Boleh setiap hari 2, buat 4 pula. 4 okey, buat 6 pula. Sampai 8, sampai 12. 12 paling banyak. Solat duha. Terus jadi kita nak cerita tentang Al-Isra wal Mi'raj. Perjalanan yang agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya kita bicara Isra Mi'raj malam Isra Mi'raj saja. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang dalamnya itu ada ilmu yang perlu kita mengkaji dan mengaji. Maka mengaji dan juga mengkaji ilmu ini bila-bila pun boleh. Khusus lagi malam Al-Isra wal Mi'raj kita bicara lagi baguslah. Tapi malam lain pun tak apalah. Tak apa, yang penting kita dapat mengkaji ilmunya. Allah firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah mulakan ayat ini dengan subhana. Ayat pertama dalam surah Al-Isra. Sebelum itu apa maksud Al-Isra? Isra maksudnya berjalan waktu malam. Itu maksud Isra. Isra tu berjalan waktu malam. Sebab itulah Nabi Yaqub digelar sebagai Israel. Negara Israel. Negara Israel itu maksudnya apa?
Israel tu nama bagi seorang Nabi. Nama bagi Nabi Yaqub AS. Nama yang kedua lah, Israel. Bani Israel maksudnya anak cucu Israel, itu anak cucu Nabi Yaqub AS. Satu kalau kita marah dekat Yahudi dekat Palestin sana, jangan kata celaka Israel. Kita dah kata celaka seorang Nabi, itu Nabi Yaqub AS. Na'udzubillah, bahaya. Boleh. Bahkan ada perawi hadis kalau kita mengaji dalam kitab Syama'il khususnya riwayat Imam Tirmizi, ada perawi hadis nama dia Israel, an Israel, nama dia Israel. Boleh tak nak nama anak kita Israel? Boleh. Israel nama Nabi tu. Tapi selagi orang agak gelak, orang agak kutuk Israel, apa ni negara Israel punya anak ni, apa ang ni, apa Yahudi apa? Na'udzubillah, bahaya pula. Okay? Israel nama Nabi. Tapi kenapa digelar dia Israel? Il ni maksudnya hamba Allah. Isra' tu maksudnya apa? Il hamba Allah. Isra' maksudnya hamba Allah yang berjalan waktu malam. Dan kenapa Nabi Yaqub digelar Israel? Sebahagian pandangan mengatakan Nabi Yaqub ada satu orang adik-beradik dia. Adik-beradik dia ramai. Ada salah seorang daripada adik-beradik dia marah kat dia, nak bunuh dia. Ancam, aku akan bunuh kau. Akhirnya Nabi Yaqub malam tak boleh nak tidur, jalan seriau, dia panggil kena bunuh, jaga-jaga. Orang dia tengok Nabi Yaqub malam jalan sampai orang kata Israel, hamba Allah yang berjalan waktu malam. Maka Nabi ini diisra'kan. Apa maksud diisra'kan? Diperjalankan waktu malam. Isra'. Mi'raj tu apa pula? Mi'raj tu adalah satu tangga yang datang dari langit. Itu Mi'raj. Mi'raj adalah tangga yang Nabi pijak atas tu, ditarik Nabi ke langit. Ada perbezaan pandangan ulama, ada dua pandangan. Pandangan pertama, ini yang lebih sahih lah, mengatakan Nabi tak naik ke langit dengan burak. Nabi naik dengan Mi'raj, iaitu tangga daripada langit. Ada pandangan kedua kalau kita kaji, mengatakan Nabi naik ke langit dengan burak. Naik macam tu lah, dengan burak. Ataupun naik macam tu. Naik macam tu, ke langit. Maka pandangan yang lebih kuat adalah mengatakan Nabi naik ke langit dengan Mi'raj, bukan dengan burak. Burak hanyalah Nabi guna daripada Masjid Al-Haram Mekah ke Masjid Al-Aqsa Palestin. Kemudian Nabi ikat. Dan tempat Nabi ikat tu masih ada sampai hari ni. Dia letak macam gelang. Letak tu macam tempat ikat lah. Ada sampai hari ni, boleh tengok dalam gambar. Itulah tempat dikatakan, itu kata salah ijtihad Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan di situlah tempat Nabi mengikat borak. Nabi ikat borak. Dan borak ini digunakan pula untuk Nabi Muhammad turun dari langit balik ke Mekah semula. Borak hanyalah digunakan untuk perjalanan di bumi. Adapun perjalanan Nabi ke langit, Nabi tak guna borak. Nabi guna yang lebih lagi, luar biasa lagi. Apa dia? Mi'raj. Mi'raj dengan borak, mana lebih cepat? Allahumma salli ala Muhammad. Dua-dua cepatlah, dua-dua cepat. Tapi Mi'raj ni pelik sikit. Okey, borak ni sepantas kilat, laju sungguh. Tapi Mi'raj ni, Allah sana, dia bukan binatang, dia tangga yang turun dari langit pertama. Ni langit, tangga turun macam tu. Dia terikat dengan langit. Dia ada 10 anak tangga. Ada 10 anak tangga. Anak tangga macam tu lah. 10 anak tangga. Satu anak tangga ke anak tangga yang seterusnya ini, satu anak tangga ke anak tangga yang lain, yang atas ni, jarak perjalanan dia selama 500 tahun. Oh sampai. Tapi waktu mana Mi'raj ni turun atas satu batu nama Sakhrah di masjid yang Kubah Mah tu, situ bawah tu lah Nabi, batu tebah Kubah tu lah Nabi naik ke langit tu. Itu semua kawasan Masjid Aqsa lah. Turun tangga tu atas tu batu, Nabi pijak atas tangga tu tarik Nabi naik. Anak tangga pertama yang Nabi pijak tu tarik Nabi naik ke langit pertama. Anak tangga Nabi pijak yang kedua tarik naik Nabi ke langit kedua. Padahal kita nak pergi ke langit ni masa dia 500 tahun. Tapi Nabi hanya satu langkah naik tu anak tangga sampai terus ke langit. Cepat sampai langit. 500 tahun perjalanan, Nabi naik hanya masa sesaat saja. Ditarik oleh tangga tu. Masya-Allah. Jadi itu dia panggil apa? Mi'raj. Mi'raj ni tangga yang cantik. Tangga yang diperbuat daripada emas dan perak. Dihiasi dengan mutiara-mutiara yang cantik, yang indah. Sampai Nabi bila tengok Mi'raj, Nabi macam terkejut. Menakjubkan maksudnya. Masya-Allah, cantiknya. Macam tu Nabi tengok. Itu Mi'raj. Jadi
Allah firman dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu lagi ada faedah lagi dari ulama, siapa yang ingkari Isra' Nabi Muhammad, Isra' adalah dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestin. Mi'raj daripada Masjid Aqsa ke langit. Siapa ingkari Isra' Nabi Muhammad, dia kata saya tak percaya Isra', maka hukum dia tu kafir, murtad, keluar daripada Islam, terbatal iman. Kenapa? Tak percaya Isra' dikira menolak ayat Quran, maka terkeluarlah dia daripada Islam. Tak boleh ingkari, na'udzubillah. Wajib imani. Dan kita adalah orang beriman. Kita ni disebut mukmin. Sebab tu bila kita dengar Isra' Mi'raj ni tiap-tiap tahun, tak ada apa kita rasa macam nak ingkari. Semua kita terima. Bahkan kita rasa menakjubkan. Tanda iman lah hati kita semua. Tanda keimanan, cahaya iman yang kuat lah hati kita semua. Kita percaya kerana apa? Bukan Nabi Muhammad jalan sendiri, Allah perjalankan Nabi Muhammad. Allah Maha Kuasa. Sebab tu dimulakan dengan kalimah subhana. Subhana maksudnya apa? Kalimah tasbih, yang nak menyatakan Maha suci Allah daripada memiliki segala sifat kekurangan. Allah tak memiliki sifat kekurangan. Sifat naqais tersebut tak ada. Tu ngaji tauhid tak ada. Allah adalah zat yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Maka maha sempurna Allah, maha kuasa Allah. Allah perjalankan hamba dia di alam ini dalam masa yang sekejap, tapi pelbagai tempat. Itu kuasa Allah. Kalau manusia semata-mata makhluk, tak boleh nak berjalan macam tu. Tapi Allah nak tunjuk kebesaran Allah, kehebatan Allah, kuasa Allah, Allah tak lemah, maka Allah buat perjalanan yang luar biasa. Alam-alam yang luar biasa. Maka kita dapat rasakan betapa sempurnanya, agungnya Allah bila kita baca Isra' Mi'raj. Bertambah iman kita kepada Allah SWT. Ya. Dan dimulakan dengan kalimah subhana juga adalah kerana nak menafikan tuduhan orang Quraisy yang mengatakan Nabi Muhammad dusta. Allah nafikan. Ayat ni turun nak bela Nabi Muhammad, nak benarkan Nabi Muhammad. Memang sungguh dia berjalan semalam. Ayat ni turun. Allah turun daripada langit ayat ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan kalimah subhana juga nak cerita apa lagi? Nak menunjukkan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad ini, Isra' Nabi Muhammad ini adalah satu peristiwa yang paling agung sekali, yang menakjubkan. Bila kita dengar, dia panggil apa? Bila kita tengok dan dengar satu benda yang hebat, yang luar biasa, kita akan sebut apa? Kita akan sebut subhanallah. Maka Allah mulakan dengan subhana. Allah tak mulakan dengan yang lain. Contoh ayat-ayat surah yang lain, Allah mulakan dengan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah mulakan dengan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Allah mulakan? Ada rahsia dia. Kita tak bahas nanti panjang, 8.30 dah nak bira waktu kan. Sebab apa surah Al-Kahfi, siapa baca dan hafal 10 awal selamat dari Dajjal. Itu ada rahsia dia pula. Tak bahas dah kot lain kali ya. Kita pula bahas panjang itu. Okey ya. Ada rahsia sebab apa kita terpelihara daripada Dajjal. Saya mengaji dah dulu mengaji ya, untuk guru kita. Ahli hadis, mengaji ahli hadis. Syekh Yasir nama dia. Dia bahas masya-Allah. Nantilah yang tu. Ayat lain Allah mula dengan alhamdulillah. Ayat ni Allah mulakan dengan subhanallah. Subhanallah. Maka ini peristiwa yang menakjubkan, yang tak terbayang oleh siapa pun. Peristiwa yang tak pernah berlaku kepada seorang manusia pun, seorang malaikat pun, ataupun kepada seorang jin pun. Satu jin pun hanya berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan malaikat pun tak berlaku. Jibril pun waktu mana sampai satu tempat, Jibril kata saya tak lepi dah wahai Rasulullah. Silakan wahai Rasulullah naik lagi. Nabi kata takkanlah seorang teman nak tinggalkan teman dia. Engkau teman aku daripada Mekah, takkan kau nak tinggal aku? Nabi Muhammad katakan, Jibril. Jibril kata, ya Rasulullah, sini saja saya punya maqam. Kalau saya pergi lagi, saya akan terbakar. Allah nak tunjuk di sini maksudnya apa? Muhammad lebih besar, lebih utama, lebih agung daripada malaikat Jibril. Jibril penghulu semua malaikat, tak boleh pergi dah. Nabi Muhammad, seorang manusia, Rasul, Nabi, kekasih Allah yang agung, boleh masuk lagi ke tempat yang malaikat tak boleh pergi. Bukan malaikat biasa ni, Jibril, penghulu malaikat, ketua bagi malaikat. Tapi tak boleh naik lah, tak boleh masuk lah satu tempat tu, dimensi tu. Maka
Ini kebesaran ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi malaikat, mengatasi jin, mengatasi semua manusia, mengatasi semua rasul, mengatasi semua nabi. Nabi Muhammad paling agung sekali. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad, itu nabi kita. Kita bukan umat Nabi Musa. Kita bukan umat Nabi Ibrahim. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Nabi Muhammad nabi paling utama, Allah jadikan umat ini umat paling utama. Umat yang last dibangkitkan, dihidupkan di dunia. Tapi umat yang pertama akan masuk dalam syurga. Itu dalam peristiwa Isra Mi'raj ni kata Nabi Musa, aku tak kisah pun Rasulullah Muhammad ini paling besar, paling utama dan awal masuk syurga. Tapi yang aku kisah ni adalah umat dia pun sama juga masuk syurga awal juga. Sebelum Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi terdahulu masuk syurga. Di akhirat nanti Nabi Muhammad orang pertama dipanggil masuk syurga. Nabi Muhammad kata, saya orang pertama dibangkitkan di mahsyar, bangkit dari kubur, dan saya orang pertama yang pegang macam gelang tu di pintu syurga tu, saya ketuk. Saya orang pertama ketuk. Seorang pun tak boleh ketuk, Nabi Muhammad saja boleh ketuk. Waktu tu ditanyakan, siapa di luar sana penjaga pintu syurga? Nabi kata, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat tu, kepada engkau lah aku ditugaskan untuk membuka pintu ini. Untuk orang lain aku tak buka. Untuk orang lain aku tak buka. Maka malaikat buka. Yang pertama langkah masuk syurga waktu itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-sahabat yang utama. Kemudian umat Nabi Muhammad semuanya. Waktu ni Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi masih di mahsyar bersama umat dia. Kita dah masuk syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dulu. Nabi Rasul tak masuk lagi bersama umat dia, Pak. Satu kata Nabi Musa, aku macam pelik, maksudnya macam istimewa sungguh lah umat Nabi Muhammad ni. Sampai Nabi Musa, ada sebagian riwayat ni kata, Nabi Musa minta, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad, sebab besar sangat umat Nabi Muhammad. Allah kata, wahai Musa, aku dah pilih siapa nak jadi umat Nabi Muhammad. Yang terpilih dia panggil. Kita yang terpilih. Yang terpilih lagi terpilih. Dah lah kita ni kita lah umat Nabi Muhammad, terpilih pula untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Terpilih pula untuk ikut Nabi Muhammad. Terpilih lagi terpilih. Kita semua. Kita semua alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang jadi umat Nabi Muhammad, tak ikut Nabi Muhammad. Tapi kita di umat Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, suka Nabi Muhammad, sayang Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terpilih lagi terpilih, istimewa lagi istimewa. Masya-Allah, kita semua alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulakan dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Tengok Allah sebut, Allah tak kata pun maha suci Allah Muhammad jalan dalam Isra Mi'raj. Allah kata maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Maksudnya Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah SWT. Maka tidak boleh kita menolak dan meragui. Kenapa? Akal kita menerima, harus bagi Allah perjalankan hamba-Nya, menjadikan apapun pada hamba-Nya, dan akal kita wajib, bagi akal kita, hukum akal dia panggil, wajib bagi akal kita menerima Allah itu bersifat dengan kudrah. Allah ada kudrah. Bukti Allah ada kudrah apa? Ni alam ni Allah cipta dah. Itu bukti dah. Terima dah ni, akal terima dah. Dari Quran pula datang pula. Kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tu Tuhan tu yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalil Quran bermain juga. Akal pun terima juga dalil akal dia panggil. Tadi tolak dah. Contoh saya buat perumpamaan kat pakcik-pakcik. 2 hari lepas saya kuliah di mana tu? Isra Mi'raj jugalah. Ada orang kata apa betul ke Isra Mi'raj? Setengah orang yang tak beriman menafikan. Contoh, siapa dia? Orang Quraisy. Nabi kata semalam saya pergi Masjid Aqsa. Pagi ni saya dah ada di Mekah. Semua gelap. Semua gelap. Ketawa. Ada yang gelap sampai jatuh badan ke belakang, kaki naik atas. Macam kartun tu. Gelap sungguh. Pemain Nabi Muhammad. Kenapa? Iman mereka tak sampai. Mereka tak kenal siapa Allah, tak kenal Allah, tak dapat makrifat dengan Allah SWT. Sedangkan as-sahabah kata, contoh Abu Bakar, pagi-pagi Abu Jahal dah jumpa Nabi Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad, apa berita baru hari ni? Nak cerita apa hari ni? Rasulullah kata, wahai Abu Jahal, semalam saya pergi Masjid Aqsa. Abu Jahal gelap, pergi rumah Abu Bakar Siddiq, ketuk pintu. Sayyidina Abu Bakar keluar. Dia kata, Abu Jahal kata,
hari ni mesti Abu Bakar tak ikut dah Muhammad. Dia mesti kata Muhammad dah gila. Bila Abu Bakar keluar, Abu Jahal kata, kau nak tahu tak apa Muhammad bagi tahu pada aku? Dia kata semalam dia pergi Masjid Aqsa, sedangkan nak pergi Masjid Aqsa ni sebulan perjalanan, nak balik-balik sebulan, 2 bulan. Abu Bakar relax saya. Dia kata apa? Kalau Muhammad kata semalam dia pergi langit pun aku percaya. Nabi Muhammad tak cerita lagi pergi langit. Baru cerita ke orang Mekah pergi Masjid Aqsa saja. Kenapa Abu Bakar terima, orang Quraisy tak terima, musyrikin? Perbezaan iman dan akidah, perbezaan hati, perbezaan makrifat dia panggil. Perbezaan dia panggil apa? Pengenalan pada Allah SWT. Abu Bakar pandang Allah boleh jadikan semua tu, bukan jadi sendiri. Orang Quraisy duk pandang terhijab, dia nampak makhluk, dia tak nampak Tuhan. Dia nampak jadi sendiri semuanya. Abu Bakar nampak tak jadi sendiri sesuatu, jadi dengan Allah SWT. Allah buat. Seperti saya contohkan kat pakcik-pakcik baru ni, mereka duk gelak. Mereka duk fikir, betul-betul juga Ustaz cakap. Ni Tok Guru saya yang cakap. Contoh, semut kata kat kita, semut kata, petang tadi, semut cakap kita, semut kata petang tadi, saya pergi KL. Ke-8 tengok dah dekat Sungai Dua. Percaya ke semut tu? Semut kata dia berjalan pergi KL. Semut kalau berjalan pergi KL daripada Sungai Dua, berapa jam nak sampai? Berapa jam apa? Mati dulu dia tu. Ya? Tak ada nak sampai orang pijak dah. Ya? Ataupun kalau dia hidup pun, mungkin 5 tahun. Mungkin setahun lah, paling cepat pun setahun baru sampai ke KL. Dia berjalan pelan-pelan. Okay, ya? Ataupun tak sampai setahun, 2-3 bulan contoh. Tapi semut ni, dia kata tadi petang saya pergi KL, K8 dah ada di Sungai Dua. Dia kata bukan, saya pergi sendiri. Ada seorang pakcik di Sungai Dua ni nak pergi KL, naik di Bayan Lepas. Dia panggil apa? Naik flight di Bayan Lepas. Kata semut tu, saya tumpang kat seluang dah. Dia naik pergi KL, berapa jam tak sampai sejam pun daripada Penang ni. Sampai buat urusan, balik. Semut tu kata tadi saya pergi KL, lepas tu kemudian balik berapa jam saja. Boleh percaya? Boleh percaya kat semut tu. Kenapa? Orang bawa dia pergi. Flight bawa dia pergi. Nabi Muhammad tak berjalan sendiri. Allah sebut asra bi abdih. Allah yang perjalankan hambanya itu Nabi Muhammad. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Hebat. Allah ada sifat kudrah dia. Maka tak mustahil boleh diterima akal perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak boleh diterima bukan akal, adalah adat. Hukum adat dia panggil. Hukum adat mustahil. Mustahil manusia boleh naik ke langit. Oksigen mana ada? Mustahil Nabi Muhammad dikeluarkan jantung, dibasuh pula. Sedangkan Nabi Muhammad hidup lagi, jantung tak ada. Mustahil apa ni? Adat. Akal tak mustahil, harus sebagai akal terima Allah Maha Kuasa ni. Tu kalau pergi tauhid lah. Kalau aku ikut tauhid. Maksudnya masuk akal. Nabi Muhammad jalan ni kerana apa? Akal masuk akal terima Tuhan Maha Kuasa. Tuhan ada sifat kudrat. Bukti ni kekuasaan dia dah ada ni pada alam ni, diri kita. Dan alam ni dia cipta mudah saja. Tambah dia nak jalan dengan Nabi Muhammad, lebih mudah untuk Allah SWT. Alam dia cipta mudah dan kuasa dia masya-Allah. Okey, jadi satu Allah mulakan dengan subhanalladzi asra bi 'abdi, Allah yang perjalankan hamba-Nya. Allah sebut hamba pula. Allah SWT. Hamba maksud di sini Rasul Muhammad telah mencapai maqam tertinggi, maqam termulia, iaitu maqam kehambaan pada Allah SWT. Allah perjalankan hamba-Nya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni betul-betul hamba. Hamba ni apa? Serah. Hamba ni apa? Diuruskan oleh Tuhan dia. Hamba ni apa? Dikuasai, dijaga oleh Tuhan dia. Itu hamba. Hamba. Maka disebabkan Nabi mencapai maqam hamba dan hamba yang termulia, Allah perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah buka hijab untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak sampai pada Allah, makrifah dengan Allah, kalau kita nak terbuka hijab kita untuk mengenal Allah, jadi hamba Allah, jadi hamba. Jadi hamba Allah berjalan dengan kita. Jadi hamba Allah buka hakikat diri kita dan siapa hakikat Tuhan kita. Allah bagi kita kenal diri kita dan kenal Tuhan kita. Kalau kita hamba, Allah perjalankan rohani kita. Allah perjalankan hati kita. Berpindah hati kita daripada sifat buruk kepada sifat baik. Daripada tak mengenal kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan di sini datang lagi lailan, mana Allah nak sebut tentang
Nabi Muhammad pergi berjalan malam ni hanya sebahagian dari malam. Sikit saja. Ada yang mengatakan Nabi keluar dari rumah Ummu Hani, Nabi dah tidur dalam keadaan macam katil ataupun tempat tidur Nabi Muhammad tu dah panas. Sebab badan kan panas. Nabi bangun. Nabi pergi Isra Mi'raj, balik panas lagi. Tak hilang lagi panas. Ada yang mengatakan tak sampai 10 minit Nabi pergi Isra Mi'raj. Tapi bukan kalut, tak kalut pun. Terbang, turun semayang. Nabi turun di mana? Taibah atau Yasrib. Tempat Nabi akan hijrah, Nabi semayang di situ. Malaikat Jibril kata, "Inzil fasalli huna." Turunlah wahai Rasulullah, semayang di sini. Semayang. Semayang dulu kan tak kalut-kalut. Semayang. Habis semayang bagi salam apa semua? Bangkit. Malaikat Jibril siap terang lagi. Ini Taibah, ini tempat engkau akan hijrah. Naik balik, jalan lagi. Tengah berjalan lagi, tengah terbang dengan borak dan Jibril belah kanan, Mikail belah kiri. Jibril kata lagi, "Inzil fasalli huna." Turun semayang di sini. Sebab tu Allah sebut Nabi Muhammad ni hamba. Tengok, Nabi tahu Allah perjalankan dia ni. Allah suruh apa aku buat? Allah yang suruh, hakikatnya Allah yang suruh Nabi Muhammad berhenti dan turun. Jibril adalah dipanggil apa? Pesuruh Allah. Orang yang diutuskan oleh Allah untuk sampaikan kepada Rasulullah. Hambanya Nabi Muhammad ni, Nabi tak tanya Jibril, kenapa kena sembahyang kat sini? Bukan kita nak pergi singgah tempat ni, kita nak pergi langit. Terus singgah lah. Tak ada. Hamba ni apa? Tuhan kata apa? Buat saja. Hamba ni Tuhan tunjuk apa? Ikut saja. Tuhan ni, hamba ni apa? Tuhan buat apa pun tak apa. Serah. Serah. Ikutlah, elok semua dia semua. Satu Allah sebut dalam Quran, orang soleh, orang dekat dengan Allah ni, orang beriman ni, apa yang Allah turunkan kepada mereka, mereka akan katakan baik. Ma anzala rabbukum qalu khaira. Itu ayat Quran. Orang beriman kepada Allah, bila orang tanya mereka, ma anzala rabbukum, apa yang Tuhan kalian turunkan kepada kalian? Allah bagi apa pada kamu ni? Orang tanya. Orang soleh dekat dengan Allah, orang mengenal Allah, dia kata apa? Qalu khaira. Mereka kata semua baik. Sakit baik, sihat pun baik. Hari ni makan ikan kering, esok makan kambing baik. Itu hamba dia panggil. Qalu khaira. Macam tu Jadi kerana mereka dah menyaksikan kasih sayang Allah, pemberian yang baik daripada Allah, Allah takkan sia-siakan mereka. Ni hamba mengenal Allah SWT. Jadi Allah SWT, maka Nabi Muhammad Allah sebut hamba yang diperjalankan oleh Allah. Tak kata apa? Suruh turun semayang. Tak tanya pula tempat mana. Jibril yang terangkan. Ikut saja. Nabi serah saja. Nabi Muhammad SAW. Maka suatu Allah firman, Subhanalladzi asra bi'abdih. Hamba, tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Tengok waktu mana Rasulullah. Waktu mana Rasulullah ni, Nabi tak berjalan dengan bangga. Nabi berjalan dengan hamba. Kita nak dekat diri dengan Allah dengan bangga tinggi, tak akan Allah terima kita. Contoh Muhammad. Kalau contoh kita bukan Rasulullah untuk mengenal Allah, tertolak. Ada orang nak dapat makrifat, ngaji makrifat lah. Dia tak mau ikut Muhammad. Akhlak Muhammad tak mau. Syariat Muhammad tak mau. Semayang ni kata tak ada apa ni syariat ni. Itu syariat Muhammad. Muhammad dia kata ikut, baru dapat sampai Allah. Ini dia baca kitab makrifat. Oh, makrifat ni. Kita ini umpama sekian. Dia mula dah cakap makrifat kan. Jalan Muhammad tak mau ikut. Makrifat mereka ni makrifat yang bukan sampai kepada Allah, bukan betul-betul yang dapat ridha Allah. Makrifat mereka hanyalah tipu daya syaitan saja. Kenapa mereka membaca, mereka bercakap. Adapun melalui jalan Muhammad ni apa? Membersihkan jiwa, berakhlak, cuci jiwa, cuci hati dengan apa? Syariat. Sembahyang cuci hati, sedekah cuci hati, umrah haji cuci hati. Apa lagi? Sembahyang, puasa cuci hati. Itu syariat Muhammad. Muhammad tunjuk jalan Muhammad. Maka bila menyuci hati itu, cuci jiwa roh, baru terbuka mengenal Allah SWT. Walaupun tak baca kitab marifat, marifat telah dikeluarkan oleh Allah dalam jiwa roh kita. Daripada roh kita. Kerana roh ni mengenal Allah dah. Walaupun tak baca di sini marifat, bersih jiwa, bersih hati, ikut syariat Muhammad, akhlak Muhammad. Bila bersih hati ni, roh bersih ni, di situlah keluarnya ilmu ma'rifah pada Allah SWT. Kenapa? Waktu mana Allah cipta roh, Allah himpunkan roh, Allah tanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Roh jawab apa? Qalu bala syahidna. Roh kata apa? Bala syahidna, bahkan ya sungguh engkaulah Tuhan kami. Bagaimana roh boleh mengenal Allah? Sedangkan roh diciptakan oleh Allah. Roh Nabi mengaji apa semua?
Allah ciptakan roh, Allah bagi perkenalan kepada Allah, bagi ilmu maksudnya kat roh tu. Bila Allah tanya, mereka dah kenal Allah Tuhan kami, pencipta kami. Kita memang dah mengenal Allah dah sebenarnya di alam roh dulu. Tapi kata Allah, bila roh dimasukkan dalam jasad, dilahirkan ke dunia, ada ayat Quran saya tak ingat surah apa, Allah kata kami lupakan kamu sebagai ujian untuk kamu. Kamu kena cari jalan balik. Tapi Allah sayang pada kita, Allah tak suruh kita cari sendiri kenai. Allah dah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenai melalui Nabi Muhammad. Kenai melalui diri Nabi Muhammad. Terbuka balik melalui diri Nabi Muhammad. Dia panggil apa? Mesti tak ditinggal Nabi Muhammad. Itu makrifat sebenar. Itu mengenal Allah sebenar. Orang yang nak mengenal Allah, nak bersih jiwa, mesti jalan dia, mesti kena berpegang teguh dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Okey ya? Nak jadi hamba, macam nak jadi hamba Allah? Hamba ni Allah dah sebut dah, hamba tu Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Muhammad. Maka nak jadi hamba mesti pakaikan akhlak Muhammad. Macam tu. Ikut apa yang diperintahkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan mudah Allah dah bagi. Nak cari jalan susah, nak pergi ke atas terus. Akhirnya bila naik atas terus, tak tahu jalan turun, akhirnya jatuh terus, pelanting pada atas. Cedera teruk. Baik kita naik ke bawah, ada tangga dia panggil. Saya nak turun balik pun ada tangga juga. Nak lompat naik terus atas. Bila naik atas gayat jatuh. Tangga tak ada. Okey ya, jalan tak ada dia panggil ya. Oh, semua nak marifat terus. Oh, memang mudah ya tu. Baca terus dah dapat. Baca kitab marifat. Terus boleh marifat. Tapi itu bukan, dia panggil apa? Qalbiyah ataupun bukanlah dzauqi. Dia hanyalah kepada akli, akal. Bercakap. Akhirnya bila orang kutuk dia, orang kata, "Kamu ni sesat. Apa ilmu marifat ni? Celaka kamu. Aku tak sesat." Itu bukan marifat lagi Tuhan. Orang sebenarnya dah dapat dengan Allah ni, orang kata dia, Allah. Orang puji dia, Allah. Tak orang. Senyum je. Relax saja. Allah semua. Oh, ini siap marah lagi. Oh, hampa orang awam tak faham marifat, nampak syariatnya. Itu bukan orang ahlillah tu. Ahlillah ni apa? Dia pandang syariat buat Tuhan, hakikat buat Tuhan. Orang awam pun Tuhan, ahlillah Tuhan. Apa wali Allah pun hak Allah juga. Hak susunan Allah, hak aturan Allah semua cantik. Alhamdulillah. Syariat pun selamat dah. Tak dapat hakikat pun dah selamat dah dengan syariat tu. Tunai perintah Allah selamat dah. Itu orang sebenar dapat. Ni orang tak dapat betul. Kulitnya ni depa ni bukan isi tak tahu. Depa ni hanya kulit kelapa tapi tak dapat santan. Oh, pandai pula. Kulit nyok pun boleh pakai juga. Boleh pakai juga. Ada guna dia juga. Okey ya. Jadi Allah yang perjalankan hamba-Nya. Nak jadi hamba, kita nak jadi hamba. Barulah kita dibuka oleh Allah SWT hijab untuk kita mengenal siapa diri kita dan siapa Allah SWT. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Daripada Masjid Haram iaitu Makkah ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni lah yang disebut pintu langit. Kenapa Nabi tak naik langit terus? Berjalan dulu ke Masjid Al-Aqsa. Sebagian pandangan kata Masjid Al-Aqsa adalah pintu langit. Siapa nak pergi naik langit mesti melalui Masjid Al-Aqsa. Satu ada riwayat bila orang beriman mati, roh dia keluar. Roh keluar kebiasaan melalui mulut. Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam kitab dia As-Sabilud Dikar wal I'tibar. Kitab tu menyebut tentang perjalanan roh kita ataupun perjalanan hidup kita daripada alam roh, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar sampai ke syurga neraka. Daripada mana kita, di mana kita dan akan ke mana kita. Bagus kitab tu. Nipis lah tapi cerita semua. Al-Imam Haddad kata roh mukmin akan keluar dari mulut dia. Dan kebiasaan mata akan mengikut di mana roh tu keluar. Kalau orang tu dia mati, dia tengok atas, roh dia keluar macam tu. Baru naik. Ada orang mati, dia tengok depan, roh dia keluar ke depan. Ada orang mati, tengok bawah sikit, roh dia keluar, bawah, dia nampak ke bawah. Maka mata ni pandangan terakhir dia, kok mana roh dia pergi, kata Imam Haddad. Kok mana roh dia keluar. Daripada situlah mata akan melihat. Maksudnya bila kita nak mati ni, roh kita keluar, kita boleh tengok tu tau. Kita nampak roh keluar, nampak, kita akan tengok dia. Oh, roh aku ni, kita tengok-tengok tu. Bila putus, cabut, kita pun dah tak sedar. Maksudnya mata akan memandang roh. Orang nak meninggal dunia, dia macam tengok. Dia tengok roh dia. Roh dia keluar dah. Roh dah keluar. Maka itu mata. Dan sunat kita menutup mata orang yang meninggal dunia. Tak wajib sunat lah. Kenapa kena tutup? Sunat. Tak elok
dari segi pandangan dia panggil. Takkanlah orang Maizarah orang mati mata terbeliak kot. Takutlah orang. Orang terkejut "Oi, siapa baca sini terbeliak jaga aku ni." Orang takut. Sunat tutup. Tutup dan baca Bismillah ala millati Rasulillah. Bismillah dengan nama Allah di atas agama Rasulullah. Pegang tu sambil tutup. Sambil tutup Macam tu. Bismillah ala millati Rasulillah. Ini disebut juga dalam kitab Sabilal Muhtadin ataupun kitab Sabilal ada sebut lah. Dan kitab-kitab para ulama yang lain lah berkenaan dengan cara untuk menguruskan jenazah. Bersebut lah. Kita syarah Wisafinah pada juga. Apalah jadi Allah SWT Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW naik daripada Baitul Maqdis melalui Mi'raj. Sebahagian pandangan kata roh manusia bila keluar akan pergi ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa, kemudian naik melalui situ. Naik melalui Mi'raj tu. Roh mukmin naik ke langit melalui Masjid Al-Aqsa. Dia tak naik ke Sungai Dua. Mati-mati naik ke Sungai Dua. Dah, Sungai Dua tak ada pintu langit. Pintu langit di sana Masjid Aqsa. Pintu langit tu disusun atas Masjid Aqsa tu. Ada pintu-pintu dia. Maka naik ke situ. Satu Nabi Muhammad naik di situ. Kenapa? Pintu langit. Pintu langit okey, jadi ini Isra Mi'raj. Ini pun nak cerita tentang mukadimah ayat ni di masa dah biarlah. Tak apalah lain kali jelah. Terdepan pula. Okey ya. Subhanallah asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Sekitar Masjid Aqsa tu, bumi dia Allah berkati, kata Allah. Alladhi barakna haulahu, yang kami berkati baginya, iaitu tanah sekitar Masjid Aqsa. Linuriyahu min ayatina, untuk apa kami perjalankan Muhammad ni? Untuk kami nak memperlihatkan kepadanya, itu Muhammad, ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami maksudnya tanda kewujudan kami, kudrat kami, sifat-sifat kebesaran kami. Nak tunjuk kepada Muhammad kebesaran kami, kebesaran Allah SWT. Jadi linuriyahu min ayatina, ini sebagai penghibur pada hati Nabi Muhammad. Malam yang paling gembira adalah malam Isra Mi'raj untuk Nabi Muhammad. Malam paling utama untuk Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj. Malam tu Allah hiburkan hati Nabi Muhammad selepas Nabi melalui tahun sedih, tahun ke-10 kenabian. Sedih Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab beberapa perkara. Yang pertama, kewafatan Abu Talib. Waktu ni umur Nabi Muhammad 49 tahun 6 bulan. Wafat Abu Talib. Lepas 3 hari wafat Khadijah. Lepas 3 hari saja. Berat ujian untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi sebut dalam hadis, ujian paling berat yang pertama sekali kepada Al-Anbiya, para Nabi, ujian paling berat. Allah tak timpakan kita ujian macam Nabi-Nabi, kita tak mampu. Kalau timpa pada kita, habis mati terus kita ni. Tak mampu. Tapi Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, ujian paling berat kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampukah macam Nabi Nuh tu? Nabi Nuh dakwah pada kaum dia dekat 1000 tahun. Ada sebahagian mengatakan 18 orang ikut. Ada sebahagian riwayat mengatakan 80 orang dia ikut. 80 orang saja. Laki dan perempuan 80 orang saja. 1000 tahun dakwah orang tak mau ikut. Orang maki, celah, fitnah dia. Kita bukan dekat 1000 tahun. Dia setahun memang tak boleh tahan kita ni. Tengok Nabi Nuh, Masya Allah, sabar Nabi Nuh. Nabi Muhammad tengok sabar, dibaling batu di Taif. Kalau kita kena baling batu, pukul dah orang baling batu tu. Kalau kita kena baling batu, sebut tu, ya Allah, hancurkan mereka. Nabi Muhammad tak. Di Taif kena baling batu sebelum Isra Mi'raj tu. Keluar malaikat mai, kata, ya Rasulullah, Allah utuskan saya untuk angkat bukit-bukit. Angkat bukit apa? Bukit Jabal Qubais dengan satu bukit apa lagi? Di Mekah sana, bukit di Mekah sana, aku nak angkat, kata malaikat, hancurkan penduduk Taif. Nabi tak kata pun, tunggu apa lagi? Bismillah. Apa lambat sangat ni? Okay. Kabel berapa ramai dia panggil ya? Kabel lambat. Kena pukul teruk dah. Okey, itu kita. Muhammad walaupun malaikat Allah utus ni, bukan malaikat mai sendiri, Allah utus. Nak bela Rasulullah. Ya, ini kasih sayang Allah pada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga nak menzahirkan kesabarannya kepada Allah dan kasih sayang pada umat dia. Nabi kata, tidak wahai malaikat. Bahkan aku harapkan sulbi mereka itu, dalam sulbi mereka, keturunan mereka akan terima dakwah aku. Dia pun tak terima tak apa. Sabar Nabi Muhammad. Ya Allah, hidayahkan mereka. Malaikat pun takjub dengan kehebatan kesabaran Nabi Muhammad. Ujian berat Nabi dapat hadapi. Maka bila wafat Abu Talib, wafat Khadijah, Nabi sedih. Lebih Nabi sedih, dakwah mula disekat.
sampai dinamakan tahun kesedihan kerana dakwah tak lancar dah. Dua pembela ni dah wafat. Tapi Allah nak hiburkan hati Nabi Muhammad dengan ujian-ujian besar ni yang menyedihkan hati Nabi Muhammad. Seperti Allah firman, fa inna ma'al usri yusran. Berserta dengan payah itu senang. Allah ulang dua kali. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya berserta dengan susah itu mudah. Maksudnya apa? Dua kali Allah ulang sebagai takkid, maksud betul sungguh-sungguh Allah nak bagi ni. Apa dia? Siapa disusahkan, siapa yang menghadapi susah, dia sabar, lepas itu akan datang mudah. Akan datang mudah. Imam Haddad kata, siapa susah lama, senang lama. Kita dulu awal kahwin kita cuba cek tengok hidup kita macam mana. Pakcik ni ramai pengalaman dia bagi. Pakcik-pakcik dan makcik-makcik. Kalau dah kaya, dah rewai, tak apa, tak terpilu, tak apalah, itu nikmat Allah pada dia. Ni kita ni yang awal kahwin dulu macam mana? Ada orang yang awal kahwin pinjam duit. Ada yang 2,000 je ada masa kahwin. Ada yang rumah pun tak ada. Ada yang sewa bilik. Ada yang motor je ada. Anak ambil 3-4 orang naik motor semua. Kena hujan. Lepas tu Allah buka kita. Lepas tu Allah buka. Lepas tu sikit. Ada seorang sahabat kita, ada kencing kita. Dia kata waktu mana dia kerja mesin rumput, gaji 400 kata dia. Yakin kahwin juga. Kahwin susah lah. Tapi lepas tu Allah buka. Lepas tu Allah buka. Dapat anak pula Allah buka. Cukup. Siapa susah di permulaan, dia kata Imam Haddad, akan datang kemudahan untuk dia. Bahkan kata Imam Haddad, lama susah, lama pula senang. Kalau lah ni kita susah, sabar. Allah akan buka nanti, sabar. Kalau tak sabar, kita pergi buat benda-benda tak elok, tapi buat masuk benda-benda judi dan sebagainya, makin susah. Kenapa? Tak percaya ke Allah. Percaya, sabar. Allah akan buka, sabar. Minta doa, taat, semayang, taubat pada Allah dengan dosa kita. Lepas tu akan datang senang untuk kita. Siapa kata ni? Bukan saya kata, Allah kata, fa inna ma'al usri yusran. Dua kali ulang, inna ma'al usri yusran. Ini berlaku pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berat ujian, wafat pembela, habis semua, disekat di Mekah. Allah. Tapi Allah dah sebut, Allah akan mudahkan untuk hamba dia yang bila berlaku susah. Kerana Nabi Muhammad Allah angkat ke langit. Jadi Allah firman, linuriyahu min ayatina. Allah nak hiburkan hati Nabi Muhammad. Allah nak sebut, wahai Muhammad, sekarang Mekah tolak engkau, Taif pembaling batu pada engkau, tapi engkau datang ke Baitul Maqdis, semua Rasul-Rasul dan Nabi akan berimpun. Bila Nabi Muhammad datang ke Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba Nabi kali-kali, ramai orang ni. Sebuah hadis itu, ramai. Jibril tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tahu tak siapa ni? Nabi dah kenal dah. Nabi tanya dulu, siapa mereka ni? Tapi Nabi dah kenal. Mereka inilah para Rasul, para Nabi. Allah datangkan ruh mereka bertemu dengan engkau. Mereka ni ahli barzah. Ada yang mengatakan Nabi dah masuk dimensi alam barzah. Ada yang mengatakan alam barzah dikeluarkan dari alam barzah, datang ke alam dunia bersama dengan ahli dunia, iaitu Nabi Muhammad. Orang dunia dia panggil. Orang di dunia dia dah belum wafat. Kenapa Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah himpunkan bersama Nabi Muhammad? Dan Jibril pegang tangan Nabi Muhammad. Jibril azan. Allahu Akbar. Jibril azan. Jibril bila azan menyebabkan penduduk langit semua turun. Semua turun. Penduduk langit semua turun. Turun penduduk langit. Jibril azan. Macam mana Jibril azan? Kita azan pun dah dengar dahsyat dah. Jibril azan, malaikat azan. Malaikat azan. Azan macam mana? Wallahu alam. Disebut dalam kitab, malaikat laungkan azan. Allahu Akbar, macam mana tahu, wallahu alam. Lepas tu Nabi Muhammad, lepas tu diqamatkan. Kemudian ni tempat imam kosong. Siapa pun tak pergi jadi imam. Nabi Muhammad pun bukan bergerak sendiri nak pergi jadi imam. Kan dia hamba, Allah sebut hamba dia jalan ni. Hamba ni apa? Bukan saya ni Rasul-Rasul ramai, tak apalah, saya di belakang sudahlah. Ini hamba, siapa hamba. Nabi Muhammad tak tanya pun, wahai Jibril, siapa di imam ni? Saya lah kot noh. Tak. Walaupun Allah angkat Nabi Muhammad paling tinggi ni, penghulu Rasul dan Nabi, Nabi tak pergi jadi imam. Duduk dengan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi roh dia. Tapi Jibril pegang tangan Nabi Muhammad, lepas qomat, letak di tempat imam. Tempat yang Nabi jadi imam tu masih ada di Masjid Al-Aqsa. Tapi Masjid Al-Aqsa, kat luar masjid tu, kawasan Masjid Al-Aqsa tu lah, luar kawasan masjid ni, tengok ada satu macam ada mihrab. Di situlah kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, di sinilah dibina macam kubah sikit. Situlah tempat Nabi jadi imam waktu Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi roh semua mai, termasuk malaikat di langit turun semayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan jin pun hadir sama.
Jin-jin Islam hadir sama. Dan waktu ni lah ulama membahaskan Masjid Al-Aqsa tu taklah besar mana kawasan dia. Bagaimana 120,000 orang, ada panggil apa, Rasul dan Nabi, roh-roh ni, termasuk malaikat di langit. Malaikat di langit ni ramai. Malaikat ni bukan juta, bukan bilion, lebih pada bilion, lebih pada trilion lagi malaikat. Semua semayang dalam Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau ikut, tak celui. Mesti ada di luar Masjid Al-Aqsa. Waktu ni ulama bahas, ada kitab itu rujuk ni Dha'us Siraj nama dia, fi qissatil Isra wal Mi'raj. Ni kalangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghiti, tapi disyarahkan, ditaklidkan oleh Syekh Ibrahim Masran, ulama tanah Melayu kita lah, duduk di Johor. Kitab ni tebal insya-Allah, Isra Mi'raj. Sedap kitab ni, kita Jawi lah. Arab diterima pada Jawi. Jadi ulama berbincang masalah ini. Kata ulama, sebahagian pandangan mengatakan Masjid Al-Aqsa itu dibesarkan, diluaskan di malam Isra Mi'raj untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Masjid, contoh masjid besar ni, diluaskan seluas-luasnya supaya semua Rasul Nabi termasuk malaikat di langit semua turun boleh sembahyang. Semua dalam satu masjid, semua dalam satu kawasan masjid. Hebat peristiwa ni. Sebab tu Allah sebut Subhana, Maha Suci Allah, besar, Maha Agung. Maha Suci Allah sangat menakjubkan. Masjid besar tu dibesarkan oleh Allah. Macam kita masjid Sungai Dua, tak besar mana contoh. Boleh ada Allah nak besarkan? Boleh Allah nak besarkan. Dia Maha Besar, Dia Maha Agung, Maha Kuasa. Maka selepas Nabi ni jadi imam, solat 2 rakaat, kata ulama, solat 2 rakaat, barulah didatangkan Mi'raj, akhirnya Nabi naik ke langit. Dan sebenarnya saya nak cerita di Masjid Sungai Dua ni, apa Nabi jumpa di langit. Sebab apa Nabi jumpa Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni. Tapi tak dah lagi 9 dah. 9 dah tak apalah. Nanti kalau kuliah lama sangat, orang marah pula lagi. Tambah kuliah maghrib pula. Kebiasaan saya kuliah maghrib, bunyi ya, berhenti terus. Paling tinggi lajak 1 minit saja. Tapi Masjid Sungai Dua ni Isra dah banyak. Takut saya bunyi loceng ah. Cukup okey ya. Tak apalah, Isra Mi'raj takat tu pun cukup dah. Hal lain usah-usah lain lah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, berkati kita semua, dan jagalah sembahyang, jagalah hubungan kita dengan Nabi Muhammad, dengan Allah SWT. Kesimpulan Isra Mi'raj ni, kesimpulannya apa? Nak tunjuk kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi, ketinggian Nabi, keagungan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nak tunjuk kata betapa Allah kasih pada Nabi Muhammad. Allah kasih pada hamba dia. Hamba diuji macam mana pun, Allah takkan tinggal dia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhan tak pernah tinggalkan engkau wahai Muhammad. Kita macam itulah, kita kena apa pun, ujian apa pun, Allah ada. Dia tak tinggal kita Susah macam mana pun, jangan pi tali gantung. Jangan pi Jabatan Pulau Pinang terjun. Jangan. Allah ada. Jangan. Allah ada. Yang tu dia tak mau Allah tolong dia. Dia nak jumpa Allah terus. Itu bahaya. Okey. Kita nak Allah tolong kita. Yang ni tak mau Allah tolong dah. Nak jumpa Allah terus. Bahaya tu. Allah berjanji pertolongan dia. Memang dia janji juga berjumpa dengan dia. Tapi sebelum nak jumpa dia, minta dia tolong dulu. Minta dia bersihkan dulu. Ni tak mau bersih apa dah. Tak mau tolong dah. Jumpa Allah terus. Ya, jangan. Jumpa Allah wai sangat. Jangan terjun Jabatan Pulau Pinang. Jangan gantung diri. Jangan minum racun. Jangan minum ubat tikui. Jangan apa semua ni. Jangan. Kita hidup dan Allah akan tolong kita macam mana pun ujian. Dosa besar mana pun. Dosa setinggi gunung pun. Bahkan dosa syirik sekalipun Allah akan ampun kalau taubat dan dia panggil apa? Akidah betul balik. Memang Allah sebut dalam Quran, Allah tak akan ampun dosa syirik. Tapi ulama kata, kalau orang syirik ni, dia nak balik pada Allah, taubat tak mau syirik dah, betul yang akidah dia, Allah terima dia kan? Allah terima dia juga. Yang Allah tak ampun maksudnya apa? Dia mati dan syirik. Tak kembali pada Allah. Akidah tak betul sampai mati. Allah tak ampun dosa dia. Dosa syirik Allah tak ampun. Dosa lain Allah boleh ampun automatik lagi dia panggil. Syirik tak? Kecuali orang syirik ni kembali balik. Orang syirik kembali. Macam orang kafir lah, kufur pada Allah, kembali Allah terima. Jadi Allah senang. Kesimpulannya apa? Allah bersama kita. Apa maksud Allah bersama? Pertolongan dia, rahmat dia, perhatian dia. Dia tak tinggalkan kita. Ujian dia untuk kita ingat dia. Dia peringat kita. Tapi jangan tinggal dia, kembali pada dia. Allah akan buka perjalanan kita. Yang ketiga, Allah nak cerita pasal apa? Cerita pasal betapa mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat umat Nabi Muhammad ni, ibadat solat ni rukun Islam pertama. Rukun Islam kedua. Yang pertama syahadah, yang kedua dia panggil apa? Sembahyang 5 waktu lah. Besarnya syariat umat Nabi Muhammad, besarnya ibadat untuk umat Nabi Muhammad. Allah nak muliakan umat Nabi Muhammad. Allah perintahkan untuk Nabi Muhammad bukan melalui Jibril, terus direct dengan Allah SWT. Direct dengan Allah. Allah SWT. Tetapi walaupun 50 waktu Allah bagi, Allah sayang untuk umat Nabi Muhammad, Allah
jadikan kurang, Allah kurangkan lagi sampailah 5 waktu saja. Ini Isra Mi'raj nak tunjuk Allah sayang pada kita semua. Allah sayang pada Nabi Muhammad, Allah kasih juga pada kita. Kenapa? Allah tak biar kita sembahyang 50 waktu tu. Dia kurang untuk kita semua. Sebab dia apa? Nabi Musa kata, umat engkau tak larat, lemah, minta kurang daripada Allah. Nabi Muhammad naik, Nabi Muhammad minta lagi sampai 5 waktu saja. 5 waktu saja. Kesimpulannya, jagalah sembahyang kita, jagalah ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang bukan untuk beratkan kita, Allah tak mau beratkan kita. Kalau berat untuk kita 50, bukan 50 waktu, 1000 waktu Allah bagi. Tak. 50 tu pun ringan dah sebenarnya. Jadi ringankan lagi. 50 waktu tak banyak pun. Kalau lah 50 waktu 2 baru 100 rakaat sehari. Tak banyak 100 rakaat, sikit lah 100 rakaat ni. Kata betul ya Ustaz ni 100 sikit lah. Banyak juga lah ya. Tidak, Allah bukan bagi 1000 waktu, Allah tak bagi 2000 waktu. 50 waktu pun tak. Tapi Allah bagi 5 waktu saja. 5 waktu saja. Keringanan, kasih sayang. Seperti Allah sebut dalam Quran, Allah muliakan umat Nabi Muhammad. Allah ni, Allah yuridul yusra wala yuridul usra. Allah ni nak mudahkan umat Nabi Muhammad, bukan nak payahkan umat Nabi Muhammad. Tapi 5 waktu pun kita bermudah-mudah. Walaupun Allah dah mudahkan, kita bermudah-mudah pula. Jangan, jaga 5 waktu. Allah tak beratkan kita. Bukan Allah nak perintah kita untuk beratkan kita. Tapi Allah perintahkan sembahyang 5 waktu supaya kita ada time fokus pada Allah SWT. Supaya kita ada time ingat Tuhan pencipta kita. Supaya kita tak galik dan kita terkeluar daripada landasan Allah SWT. Allah nak kita ikut landasan dia, syariat dia. Dia nak kita ada waktu dapat mengenal dia, terbuka hijab. Dan dia nak waktu 5 waktu ni yang dia bagi ni, dia nak gugurkan dosa kita. Supaya kita mati nanti, orang sembahyang mati, semua dosa dia Allah ampun. Rokok gugurkan dosa, berdiri gugurkan dosa, sujud gugurkan dosa. Kita kan ahli dosa semua, kita bukan maksum. Maka Allah turunkan sembahyang 5 waktu supaya kita ni yang tak maksum ni dibersihkan semuanya. Supaya kita mati ni dapat syurga Allah SWT. Itu bagus sembahyang 5 waktu ni. Jangan tahu sembahyang 5 waktu kan tak bagus, tak ada kan bagus. Contoh macam depa kata, Nabi naik minta kurang 50, kurang 5, 45. Naik lagi, kurang lagi, jadi 40. Jadi 35, jadi 30 sampai 35. Tu pun Nabi Musa kata, ya Rasulullah, umat engkau tak mampu, berat ni 5 waktu ni, tak mampu buat. Memang betul ya Nabi Musa kata. Nabi kata apa? Saya malu wahai Musa. Malu dah 9 kali minta kurang. Orang malas sembahyang kata apa? Kalau Nabi naik sedah lagi tak payah sembahyang dah. Kurang 5, tinggal 5, naik sedah lagi. Allah kata tak apalah, kurang semua dah, tak payah. Orang malas sembahyang kata apa? Naik sedah lagi ya. Awak Nabi tak naik sedah lagi? Naiklah sedah lagi ya. Naik tak payah sembahyang tu tu orang tak mau sembahyang. Kita kata apa? Alhamdulillah 5 tu anugerah Allah. 5 tu hadiah Allah, alhamdulillah, syukur, jaga elok. Hubungan dengan Allah SWT. Kenikmatan tu dalam sembahyang. Kenikmatan mengenal Allah ni, makrifah ni dalam sembahyang Allah akan buka. Besarlah kalau kita dapat dah. Okey, setakat dulu. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Alhamdulillah. Allahumma inna bidaka wala tuwalli sawab wala taj'al mukhalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abada. برحمتك يا ارحم الراحمين ذنوبنا ودينا وارحمهم كما ربونا صغارا من شيخنا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf di atas panjang lewat kekasar bahasa dan sebagainya. Insyaallah dan jumpa lagi insyaallah.